Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Hari ini untuk slot menengah atas saya rasa adalah topik yang sangat menarik dalam mata pelajaran pendidikan seni visual, iaitu kita akan belajar mengenai alat kebesaran dan perhiasan diraja. Itu yang boleh nampak depan saya ada keris, ada tanjak di sini, tapi tentunya yang alat kebesaran diraja kita lebih berbeza sedikit. Ini sebagai contoh-contoh saya saja. Baiklah, bersama saya ialah Cikgu Suraya. Cikgu, saya sudah perhatikan cikgu akan mengisahkan kepada kita mengenai perhiasan diraja pula, cikgu. Betul. Ya. Untuk kali ini saya akan terangkan pula tentang alat perhiasan diraja. Okey, kita terus ke tengkolok diraja sebab tadi kalau kita lihat pada awal tadi kita dah nampak beberapa contoh untuk perhiasan diraja dan kita bermula dengan tengkolok diraja. Okey, tengkolok diraja ialah kain yang ditenun dengan sutera berwarna hitam dan bersulam dengan benang emas. Kemudian bentuk solek pada ulunya dinamakan dendam tak sudah. Dendam tak sudah, cikgu. Ya, berasal daripada negeri Sembilan. Negeri yang saya mengajarlah. Okey. Kemudian di bahagian hadapan tengkolok dipasangkan anak bulan dan juga bintang pecah 14 yang diperbuat daripada emas putih. Kalau kita lihat, inilah bintangnya, ya, pecah 14, dan ini bulan yang diperbuat daripada emas putih itu sendiri. Bahan-bahan logam lah selalunya kalau kita bermain dengan alat kebesaran dan perhiasan diraja ini. Okey, kemudian di tengah-tengah bintang pecah 14 ini terletak lambang kerajaan persekutuan yang berwarna-warni. Kalau kita dapat lihat, ini bahagian tengah, ya, yang kita boleh tahu berkaitan dengan lambang kerajaan persekutuan itu sendiri. Betul, cikgu. Cikgu, Okey. bintang pecah 14 ni ini adalah melambangkan negeri-negeri di Malaysia lah. Betul. Saya rasa. Ya, betul. Sama juga macam jalur gemilang kita. Betul. Kan ada bintang pecah 14 ni. Betul. Okey. Seterusnya kita ke muskat. Okey. Ini adalah muskat. Pakaian ini kalau kita lihat selalu kita nampak yang di-Pertuan Agong kita pakaikan, ya. Okey, sebab apa? Sebab ia adalah pakaian rasmi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Okey, kemudian ia mendapat inspirasi daripada pakaian tradisi muskat dan pakaian rasmi pegawai kerajaan negeri Kedah. Macam tadi dia ambil daripada negeri Sembilan. Yang kali ini dia ambil daripada negeri Kedah pula. Okey, muskat diperbuat daripada benang bulu berwarna hitam yang dijahit dengan sulaman benang emas. Kalau kita lihat, ini adalah benang bulu berwarna hitam, dan kalau kita nampak sulaman ini adalah sulaman benang emas. Kita nampak kontranya di situ. Okey. Betul. Seterusnya, ia bermotif ragam hias, awan larat dan bunga raya yang melambangkan bunga kebangsaan Malaysia. Okey, kalau kita lihat, sini adalah motif awan larat itu, dan ini adalah motif bunga raya yang merupakan bunga kebangsaan kita. Itu perlambangan yang kita nak menampakkan identiti Malaysia itu sendiri. Betul, cikgu. Okey. Menarik juga. Sini motifnya ragam hias awan larat, dan tengkolok diraja tadi kita ada dendam tak sudah. Ya, dendam tak sudah. Okey. Kemudian, baju ini labuh hingga ke paras peha dan berlengan panjang. Okey. Dan dipakai bersama seluar panjang yang bersulam di kaki dan juga tengkolok. Okey. Inilah yang kita selalu lihat kalau yang di Pertuan Agong kita daripada Pahang, kan? Betul. Okey. Seterusnya kita teruskan dengan meskit. Kalau kita lihat, ini adalah meskit diraja. Meskit ni ada juga daripada tentera, tapi yang ini diraja. Okey. Pakaian rasmi yang di Pertuan Agong semasa majlis santapan malam beristiadat yang diolah berdasarkan muskat. Okey, meskit ni kita ambil daripada muskat tadi. Kemudian kalau kita lihat, kalau santapan malam maksudnya semasa majlis makan malam. Yes. Okey. Okey, kita lihat pula bahagian collar dengan lengan terdapat motif ragam hias awan larat. Sekali lagi kita lihat
ada motif awan larat di situ. Memang sinonim lah. Betul. Sinonim kalau kita punya tradisi Melayu, okey, kita ambil awan larat itu sendiri. Awan larat ni dia berkait rapat dengan agama juga. Sebab dia tak ada permulaan dan penghujung, sama juga dengan agama rasmi kita, agama Islam. Ya, cikgu. Okey. Seterusnya, cikgu, motif untuk meskit berada di collar dan di lengan. Tapi untuk muskat diturun di sini, di tengah-tengah sehingga ke bawah pakaian tersebut. Ya? Betul. Baik. Okey. Seterusnya, motif bunga raya juga digunakan untuk melambangkan keberanian, perpaduan dan 5 kelopak bunga raya itu sendiri menggambarkan 5 prinsip rukun negara kita. Okey, dan akhir sekali untuk meskit, ia dipakai bersama vest, kemeja putih dan juga seluar panjang hitam yang mempunyai jalur keemasan di bahagian tepi. Kalau seluar dia jalur tepi itu keemasan. Okey. Okey, seterusnya kita sambung lagi untuk meskit. Terdapat aksesori tambahan iaitu epaulet, iaitu keris bersilang dan 5 bintang pecah 5 yang disusun secara bulatan. Okey, yang disusun secara bulatan bagi menggambarkan baginda sebagai pemerintah tertinggi dalam angkatan tentera. Ini kita boleh nampak dekat sini, dekat bahagian bahu ini. Okey, kemudian di bahagian kanan dada pula, okey, terdapat agulet yang berwarna keemasan untuk menambah kesegakan si pemakai itu sendiri. Itulah meskit, penerangan untuk meskit. Okey, kita teruskan lagi. Boleh, cikgu. Okey, keris pendek diraja. Okey, ini adalah gambar keris pendek diraja yang diperbuat daripada mata keris lama yang berhulu dan bersarungkan gading serta bertatahkan emas. Okey, hulu keris ni ya. Hulu keris ini dinamakan ulu pekaka dan berbentuk kepala geroda. Okey, bahagian samping keris ini diterapkan dengan lambang kerajaan persekutuan dan menjadi salah satu pelengkap kepada pakaian kebesaran diraja. Mungkin boleh kita lihat pakaian diraja itu dan kita akan selitkan keris ataupun keris itu dipegang untuk dijadikan pelengkap untuk pakaian kebesaran. Okey. Seterusnya kita pergi ke pending diraja. Kalau kita lihat ni jelas ya, pending diraja. Kalau kita ikutkan pending diraja ni sebenarnya seperti kepala tali pinggang. Kepala tali pinggang cikgu di situ. Ya, betul. Dia terbuat daripada emas 10 mutu yang bertatahkan batu delima. Permata delima. Kalau kita lihat yang merah-merah tu adalah permata delima. Okey. Di tengah-tengahnya pula tertera lambang kerajaan persekutuan. Sama tadi yang macam tengkolok itulah kan. Kita nampak juga ada lambang persekutuan, kerajaan persekutuan. Betul, lambang kerajaan persekutuan yang berwarna-warni juga, bukan hanya satu warna di sana. Dia berwarna-warni. Okey, dan tali bengkongnya, kalau kita lihat yang belakang ni adalah tali bengkong. Okey, tali bengkongnya diperbuat daripada kain saklat bertekat benang emas dengan corak bunga. Okey, itu adalah pending diraja. Seterusnya, kita pergi kepada kalung diraja. Ini selalunya untuk perhiasan permaisuri, kan? Yang perempuan lah. Kalau yang tadi lebih kepada yang lelaki, tapi sekarang lebih kepada yang perempuan. Okay, sejenis rantai leher yang dipakai oleh Raja Permaisuri Agong. Yang kalung ini diperbuat daripada emas putih bertatah penuh dengan permata berlian. Kemudian kalung ini boleh diceraikan menjadi sepasang subang, kerongsang dan juga kerabu. Itulah keistimewaan dia. Kalau Hanif nak tahu. Menarik cikgu. Ya, menarik sangat. Sebab kalau kita ikutkan, macam saya sendiri, bila saya kaji, bila kita nak keluarkan idea semasa saya belajar, kita boleh jadikan kalung diraja ini sebagai rujukan kita untuk menghasilkan idea yang baru. Okey. Betul cikgu. Saya pun tak pernah tahu sebelum ni yang boleh diceraikan menjadi subang ataupun hanya kerongsang dan kerabu di situ cikgu. Betul. Sebelum ni memang ramai tak tahu dan itulah keistimewaan dan keunikan yang
raja-raja Melayu dulu cipta. So kesenian ni sebenarnya bukan sekarang je, sebenarnya daripada zaman dahulu kala. Betul, sangat halus juga. Ya. Okey. Kita teruskan dengan gandik diraja. Okey, iaitu perhiasan diraja yang dipakai di ulu Raja Permaisuri Agong. Gandik ini diperbuat daripada emas putih bertatah penuh dengan permata berlian dan bermotifkan awan larat. Awan larat lagi. Ya, kalau nampak kan, awan larat lagi ya. Kemudian di tengah-tengahnya pula terdapat anak bulan dengan bintang yang diperbuat daripada emas putih. Gandik ini boleh diceraikan menjadi loket atau kerongsang. Sebenarnya yang ni pula boleh diceraikan untuk dijadikan kerongsang. Okey. Menarik juga. Saya sebenarnya pun tertanya-tanya juga bahagian mana yang sebenarnya boleh diceraikan tu. Sebenarnya di bahagian tengah tu. Bahagian tengah juga Okey. Seterusnya ya. Okey, ini adalah contoh-contoh perhiasan diraja iaitu tengkolok, mahkota dan juga tanjak diraja. Kalau kita lihat kat sini secara keseluruhannya adalah tanjak ataupun tengkolok. Tapi kalau kita lihat salah satu yang tertera di sini ada keganjilan sikit. Sebab apa? Sebab dia satu-satunya yang menggunakan mahkota. Daripada negeri mana agaknya tu ya, Hanif? Saya rasa, adakah itu Johor je ke? Ya, betul. Okey, kalau kita lihat, kalau mahkota ni memang daripada negeri Johor. Kalau kita pergi ke Johor pun, kita boleh nampak mercu tanda mahkota-mahkota di roundabout, kan? Bulatan semua tu kan. Itu adalah mercu tanda untuk negeri Johor. Baik. Okey, kita teruskan. Ini pula adalah contoh keris diraja. Contoh keris diraja ini, contohnya keris Tamingsari. Kalau keris Tamingsari daripada Perak. Okey, kita teruskan. Ini pula bagi permaisuri lah. Contoh mahkota diraja, tiara dan gandik. Kalau di hujung sana tu daripada negeri Perak. Okey, dan yang tadi kita dah tengok, okey, gandik, tiara dan seterusnya daripada negeri Perlis dan juga kalau perempuan ataupun permaisuri Johor itu sendiri pun menggunakan atau memakai mahkota. Ini mahkota untuk permaisuri untuk negeri Johor lah. Betul. Saya rasa Johor pun agak menarik juga, agak unik kerana ada seperti yang menutup di bahagian atas yang seperti kain baldu, cikgu. Ya, betul. Itulah mahkota. Okey, kita teruskan, Hanif. Sekarang ni saya nak uji lagi sekali. Boleh, cikgu. Saya akan cuba. Kita dah belajar alat kebesaran tadi dan sekarang kita belajar perhiasan diraja. Okey, soalan 1. Okey, apakah ciri-ciri keistimewaan kalung diraja? Saya rasa saya boleh jawab ni. Tengok murid-murid di rumah boleh jawab ke tak? Kalung diraja yang dibuat daripada emas putih bertatah belian juga. Betul, Hanif. Itu saya ingat. Bagus ingatan Hanif ni. Betul. Tapi itu bukan jawapan ni. Jawapan ni saya rasa ciri-ciri keistimewaan ialah saya ingat juga boleh diceraikan, boleh menjadi subang. Saya ingat boleh jadi kerongsang dan juga kerabu, cikgu. Ya, betul. Baik, 3 bahagian boleh menjadi. Okey, kita lihat apakah jawapan yang sebenar. Betul tak jawab? Betul. Okey, kita tadi lama sedikit dekat bahagian kalung diraja tu sebab dia ada ciri-ciri istimewa atau keunikan tersendiri iaitu kalung diraja itu boleh diceraikan menjadi subang, kerongsang dan juga kerabu. Okey, soalan seterusnya, Hanif. Okey. Kawan-kawan kat rumah tengok ni. Okey, soalan seterusnya, apakah bahan dan motif yang digunakan bagi penghasilan gandik diraja? Gandik diraja, saya boleh ingat, cikgu. Saya rasa sekali lagi ialah emas putih dengan berlian. Betul. Dan motifnya ialah motif awan larat yang banyak kita sudah perhatikan dalam perhiasan diraja ni juga. Betul ke? Betul, Hanif. Sebab tu cikgu cakap Hanif memang cemerlang, murid cemerlang cikgu. Sebab apa? Ingatan Hanif sangat hebatlah. Betul gandik diperbuat daripada emas putih bertatah penuh dengan permata berlian dan bermotifkan awan larat.
Okey. Menarik tu cikgu, dan saya ingat juga seperti yang cikgu ada katakan tadi, pending diraja cikgu bermotifkan belian delima. Betul. Ada 10. Ya, kalau kita nampak yang warna merah tu, Warna merah itu tu. adalah permata untuk Betul cikgu. berlian. Ya, so saya rasa hari ini sangat menarik apa yang Cikgu Suraya telah ajar kita hari ini. Alhamdulillah saya dapat jawab soalan kedua-dua soalan Cikgu Suraya. Kenapa? Sebab kita memberikan fokus sepenuhnya ketika cikgu mengajar. Teruskan fokus anda tahu. Kita akan berehat. Nanti kita akan fokus balik ke topik kita hari ini di Didik TV KPM.